Pelarasan gaji penyawat awam seperti berikut. Pelarasan gaji sebanyak 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana dan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, dan pelarasan gaji sebanyak 7% kepada pegawai kumpulan pengurusan tertinggi. Ini juga satu langkah yang berani, kerana KSN dan rakan-rakannya di atas naik 7, yang di bawahnya naik di antara 15 sehingga 42%. Pelaksanaan pemberian pelarasan gaji ini akan dilaksanakan cara bertahap, berfasa. Maknanya pada 1 Disember 2024 fasa 1, 1 Januari 2026 fasa 2. Dia banyak alasan naik-naik, tetapi kita naik fasa kerana kekangan dan tidak mahu ada tekanan inflasi. Kalau naik, kemudian naik inflasi, pendapatan sebenar itu akan jauh kurang. Maka bagi pegawai kumpulan pelaksana, pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, pelarasan gaji untuk fasa 1 adalah 8% dan fasa 2 7%. Secara umum 15%. Bagi kumpulan pengurusan tertinggi, pelarasan gaji fasa 1 4%, fasa 2 3%. Pak Ketua Polis Negara tak senyum. Seperti penyawat awam yang sedang berkhidmat akan diselaras gaji pada Disember 2024. Penyelarasan pencen juga akan dilaksanakan berdasarkan pelarasan ke atas gaji akhir bersyarat. Ramai rakan-rakan pencen bangkitkan isu ini, saya bagi jaminan tidak terjejas dengan perubahan baru ini. Julat peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh pejabat awam adalah di antara 16,8% hingga 42,7%. Mengambil kira faedah berganda, compounding effect. Sebagai contoh, seorang pembantu hidupan liar grade G11 dengan pendapatan bulanan gaji dan allowance pada 30 November 2024 sebanyak RM1,795 akan menerima pendapatan bulanan sebanyak RM2,115 mulai Disember fasa 1, dan fasa 2 beliau akan menerima pelarasan sebanyak 7%, menjadikan jumlah pendapatan bulanan fasa 2 berjumlah RM2,327. Contoh kedua, jururawat grade U19, pejabat awam seluruh peringkat di daerah, perbandaran, negeri dan persekutuan. Kita rasa gaji pejabat awam yang selama ini sejak 12 tahun yang lalu naik hanya 5,8% ketimbang inflasi 24%. Maka sebab itulah bagi penjawat awam amat menekan, terutama grade 26 dan ke bawah, yang mempunyai nilai gaji pokok yang rendah. Dari skim ini saya percaya saudara sedang menunggu, dan kali terakhir pelarasan gaji tahun 2012. Pelarasan gaji yang akan dilaksanakan nanti pada umumnya saya sebut tadi jauh lebih baik daripada apa yang pernah dilaksanakan. Lantaran itu, kerajaan komited memastikan pembelaan nasib penjawat awam. Dijemput pada ini untuk rapat hadapan bergambar bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana
Perkhidmatan Awam Madani. Seterusnya dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri diiringi Div Kenamaan bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras terang berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membantas kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang Majlis. Marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Datuk Kajian SSPA bermula 29 Julai 2023. 48,032 responden dan 126,599 cadangan. Kajian SSPA terbaik diperkenalkan kerajaan. Mencipta penyelesaian baharu dalam perkhidmatan awam. Meninggalkan jejak bermakna melalui produktiviti dan agenda delivery civil service dan hemat. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menerima laporan akhir kajian SSPA daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Laporan akhir kajian SSPA ini merupakan cerminan keprihatinan kerajaan Madani terhadap penjawat awam. Justru marilah kita bersama-sama memberikan komitmen dan tak setia yang tidak berbelah bahagi dan menyokong kepimpinan negara demi membangunkan Malaysia Madani. Demikianlah tadi berlangsungnya simbolik penyerahan laporan akhir kajian SSPA. Sebelum mengakhiri majlis, bertepatan dengan kita berada dalam bulan kemerdekaan, sematkanlah
سلام ماليزيا مدني وأسعد الله مساءكم بكل خير. فخامة دولة رئيس الوزراء yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta dan Perwakilan Asing, yang berbahagia Ketua-Ketua Perkhidmatan dan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Al-Allamah Fadilatul Syekh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur di atas limpahan rahmat dan taufik ilahi dapat kita hadir bersama-sama pada malam ini sempena majlis perasmian khatam sama hadis sahih Al-Bukhari peringkat antarabangsa 2024 di Masjid Putra Putrajaya yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Pusat Ilmu Pengajian Masjid Islam dan Pengajian di Medan. Saya hadir kerana saya tahu tentang upayaan Syekh Abu Bakar sebagai seorang muhaddits yang ulu di dunia Islam. Di antara yang beliau mohon ialah pesanan kepada saya, insyaAllah katanya bila dan jawatan sebagai Perdana Menteri disampaikan kepada baginda dan telah dikhabarkan kepada baginda Rasulullah SAW bahawa baginda adalah Rasul utusan Allah kepada seluruh umat. Maka permulaan kepada Islam daripada dan kepada wahyu. Oleh yang demikianlah Imam Al-Bukhari memulakan kitab Al-Jami' As-Sahih beliau ini dengan Kitabul Wahyi ataupun bab yang menceritakan tentang permulaan wahyu. Kemudian pengakhiran setiap manusia. Adalah karangan Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Ahmad sendiri dan turut disampaikan dalam Sahih Al-Bukhari cetakan eksklusif As-Sultaniyah. الكيل الصالح لصاحب الفضائل الذي
Nek, nasi goreng nanti lepas tu kau makan nak you kat belakang air kan. Oh. Jari saya beli. Kita keluar, kita mesti pergi. Pandu kita keluar bang. Kau sini bang. Kasih tambah lebih sikit. Ada bang? Okey. Slow sikit. Belakang tinggal. Boy penat. Boy jaga lain. Boy penat. Boy tinggal. Kiri kanan weh, masuk kiri kanan banner. Banner nampak ni. Lain tak ada banner ah. Reformasi! 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 Jangan tak lagi kita biar ah. Malu lagi.